Cadangan wujudkan Melaka di Kitab Berhad perlukan kajian teliti. Paparan itu antara yang akan diperincikan Nur Syafinas Sari dari negeri bersejarah itu. Syafinas, silakan. Ya Zahira, cadangan berkenaan memerlukan kajian terlebih dahulu bagi memperincikan peranannya. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, ini kerana Melaka kini sudah ada sebuah entiti berkaitan digitalisasi iaitu Melaka ICT Holding Sedang Berhad. Bagaimanapun, kerajaan negeri sambut baik idea yang dikemukakan Adun Rim Datuk Khairida Abu Zahar dalam usaha perkasa agenda digitalisasi. Jadi kita ni apa yang kita nak buat? Ialah kita akan melengkapkan dulu. Dia mencadangkan, dia belum ada keputusan lagi. Kita akan buat kajian dululah untuk nak menjadikan Melaka Digital Center ni. Jadi kita belum lagi sampai ke peringkat itulah. Saya boleh berfikir ke arah itu, tapi persediaan kita untuk nak menjadikan Melaka Digital Center ni perlu satu kajian yang rapi. Pada persidangan pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15, Datuk Khairida mencadangkan agar satu entiti diwujudkan untuk mengkoordinasi pendigitalan di negeri ini dengan lebih efisien. Kawasan Eko Pelancongan di Melaka bakal terima capaian jalur lebar dan talian telekomunikasi lebih baik. Ia melalui usaha yang sedang dilaksana. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) menerusi ujian pemasangan internet menggunakan satelit. Pengarah MCMC Melaka, Syed Isa Al-Sagof memaklumkan lawatan tapak dan audit di kawasan Eko Pelancongan seperti di paya lebar Masjid Tanah sudah dibuat sebelum ujian dilaksana dijangka pada suku kedua tahun ini. Ada juga beberapa lokasi-lokasi yang di luar kawasan macam di Tourism Eko Sungai Linggi tu. Kita pun akan membuat proof of concept menggunakan satellite communication yang kita sedang ujilah sekarang ni. Di mana kita akan letakkan device di atas ferry, di atas bot untuk turis-turis untuk mengguna pakai. Pengguna itu pakai ataupun turis-turis yang masuk dalam bot tu, walaupun dia masuk dalam kawasan ekoturism, kawasan yang confirm tak ada line, tapi kita sediakan internet dia boleh akses. So dia boleh buat live semualah sebagainya. Jelasnya beberapa penyedia perkhidmatan internet melalui satelit seperti Starlink dan Miasat menyatakan minat untuk bekerjasama bagi melaksanakan ujian itu. 114 peniaga Bazar Ramadan di Melaka telah mendaftar untuk menawarkan menu rahmah di bawah harga RM5. Penyertaan secara sukarela itu melibatkan peniaga dari 5 lokasi terpilih Bazar Ramadan Rahmah Madani. 5 lokasi itu di Jasin Bestari, Taman Suri Cempaka, Masjid Al-Alami MITC, Masjid Tanah dan Bacang. Contoh hari ini kita nampak selain daripada tadi di Bazar Ramadan Ramah di Jasin Bestari, seluruh Melaka ada 100 lebih peniaga yang sudi berikan menu ramah. Menu yang RM5 ke bawah. Ada yang sangka tak mungkin, tapi itu memang hakikat yang kita nampak mereka dapat buat lakukan. Itu satu inisiatif yang secara sukarela dan kita sangat mengalu-alukan dan ucap terima kasih kepada semua yang sudi bantu-membantu. Beliau ditemui pada pelancaran Bazar Ramadan Rahmah Madani di Jasin Bestari. Dalam pada itu, 8,000 voucher e-dompet bernilai RM20 turut diedarkan di 5 lokasi bazar berkenaan bagi menggalakkan transaksi tanpa tunai. Dalam keterujaan melihat pelbagai juadah makanan di Bazar Ramadan, masyarakat diminta lebih peka dengan kondisi makanan dan minuman sebelum membeli. Ia bagi mengelak terbeli makanan dah basi atau dicemari. Justru pengguna disaran mengamalkan konsep lihat hidu dan rasa sebelum membeli. Tapi perlu ingat ya, kita sebab itu kita nasihatkan mereka mestilah perhatikan dahulu makanan yang nak dibeli, kemudian pilih makanan yang kita nampak dia bersih ya, dan juga disediakan oleh pengendali yang memakai apron ya, kemudian dia pakai topi, kemudian bila nak ambil makanan dia akan menggunakan penyepit dan sebagainya. Selain daripada dia tengok gerai berkenaan bersih. Jadi kat sini dua-dua pihak memainkan peranan.
Beliau berkata demikian selepas sesi walkabout Bazar Ramadan bersama Jabatan Kesihatan Negeri JKN di Bazar Ramadan Alor Gajah. Tambahnya, JKN menerusi bahagian keselamatan dan kualiti makanan akan sentiasa memantau premis di pasar dan Bazar Ramadan bagi memastikan makanan yang dijual selamat dan bersih. Sekian perkembangan berita Melaka. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. 5 tangkapan dibuat Jabatan Agama Islam Melaka JAIM atas kesalahan ponteng puasa dan menjual makanan kepada umat Islam yang berpuasa setakat 4 hari Ramadan. Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Melaka, Datuk Rahmat Mariman berkata, operasi dijalankan di beberapa lokasi hotspot hasil aduan orang awam dan intipan oleh penguat kuasa JAIM. Operasi susulan akan terus dijalankan sepanjang Ramadan ini. Selain kesalahan ponteng puasa, JAIM turut membuat pemantauan bagi pungutan derma khairat yang tidak mendapat kebenaran dan melanggar peraturan. Saya bagi contoh yang melanggar peraturan ni apabila suatu NGO, sesuatu badan dibenarkan membuat kutipan derma, dia ada syarat-syarat dia. Dia tidak boleh sewenang-wenangnya. Antara syarat dia adalah tabung derma tersebut mestilah ada orang yang mengendalikan. Dan setiap derma itu ada resit yang diberikan. Tidak boleh meletakkan tabung, contoh di kedai-kedai makan dan kita tinggalkan begitu saja. Itu tak boleh. Kan itu melanggar peraturan. Cubaan 6 lelaki warga Indonesia balik ke negara asal melalui perairan negara digagalkan Agensi Penguatkuasaan Maritim semalam. Semua mereka merupakan pendatang asing tanpa izin parti ditahan kira-kira 10 batu nautika barat daya Tampuk, Pontian, Johor. Pengarah Zon Maritim Batu Pahat Komander Maritim Muhammad Hanif Muhammad Yunus berkata mereka yang ditahan termasuk tekong berusia antara 25 hingga 42 tahun. Mereka dipercayai menuju ke Batam, Indonesia. Bot bersama parti dibawa ke JT Zon Maritim Batu Pahat dan diserahkan kepada unit siasatan Zon Maritim Batu Pahat bagi siasatan lanjut. Tekong bot disiasat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atipsom 2007 bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Manakala 5 warga negara Indonesia yang lain akan disiasat mengikut Seksyen 5/2 Akta Imigresen 1959-63.